Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, alhamdulillah pada hari ini Ahad 8 Zulhijjah 1442 bersamaan dengan 18 hari bulan Julai 2021, kita dapat mulakan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Para pelajar sekalian, hari 8 Zulhijjah ini dalam perjalanan haji dikenali dengan nama Yaumut Tarwiyah. Yaum At-Tarwiyah. Hari menyediakan air. Itu bahasa asal dia lah. Bagi orang yang mengerjakan haji di Makkah, maka pada hari ini mereka akan mula berangkat ke Mina untuk beribadat di Mina sebanyak 5 waktu solat. Zuhur sampai ke subuh besok. Kemudian dia pergi ke Arafah. Baiklah para pelajar sekalian, hari Tarwiyah, bagi kita yang dapat meneruskan pengajian kita ni, kita kata Alhamdulillah. Surah Al-Furqan iaitu surah yang ke-25. Kita masih lagi di dalam juzuk yang ke-18. Juzuk yang ke-18. Juzuk yang ke-18 sehingga ayat 20. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 755, itu permulaan ayat. Adapun permulaan perbincangan dari muka surat 754, Muqaddimah surah Al-Furqan. Seperti biasa, kita akan mulakan pengajian kita dengan baca 3 ayat. 3 ayat di awal surah Al-Furqan. Karena ayat ini menjadi perbincangan kita pada siri ini, insya-Allah. Baik, para pelajar sekalian, nabda. Kita mulakan dengan doa yang dibaca, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kita minta Allah Ta'ala rezekikan kita rezeki yang baik, kepahaman yang jitu, dan beramal dengan apa yang kita belajar, yang kita mengaji, beramal. Dan doa yang baik yang kita baca, ajarkan kepada anak-anak dan cucu-cucu. Doa yang dibaca oleh Nabi SAW selepas solat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik para pelajar sekalian, kita masuk pada ayat. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا
يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Surah Al-Furqan. Sebelum kita pergi kepada terjemahan, para pelajar sekalian, kita pergi ke muqaddimah. Muqaddimah iaitulah pendahuluan surah ini. Dalam kitab kita, pimpinan, dia mula dengan surah ini diturunkan di Makkah. Surah ini diturunkan di Makkah ataupun dikenali dalam istilah Makkiyatun. Surah diturunkan di Makkah. Mengandungi 77 ayat. 77 ayat. Ada ulama mengatakan surah Al-Furqan ini Makkiyatun wa hukiyal ijma' wala dhalik. Ada sebahagian ulama tafsir kata ijma' dah, ulama mengatakan surah ini Makkiyah. Waqila, ada juga pandangan yang mengatakan Makkiyatun illa salasa ayat minha nazalat bil Madinah. Ada kata 3 ayat turun di Madinah. Iaitulah ayat walladzina la yad'una, ayat 68 sampai ke ayat wa kana Allahu ghafurur rahima, ayat 68, 69, 70. Dikatakan ayat ini turun di Madinah. Kita kata wallahu alam. Baik, kita pergi kepada nama surah. Dinamakan surah Al-Furqan. Al-Furqan dengan mana Al-Quran. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala menerangkan tujuan diturunkan Al-Quran kepada hambanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah untuk menjadi peringatan dan amaran bagi penduduk seluruh alam. Sebagaimana yang tersebut pada ayat yang pertama ini. Ayat pertama, Allah Ta'ala sebut fungsi ataupun maqasid matlamat diturunkan Al-Quran. Maka nama dia Al-Furqan li'anna fi fatihatiha, kerana permulaan ayat itu Allah Ta'ala sebut nazzalal furqana ala abdihi. Nazzal furqana ala abdihi. Dalil dari hadis Nabi SAW juga an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Hisham bin Hakim yaqra surat Al-Furqan fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Umar kata, aku dengar Hisham bin Hakim baca surah Al-Furqan pada ketika hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila akhir hadis. Hadis ni panjang sekali tentang sab'atu ahruf. Yang kita nak ambilnya iaitulah nama je. Surah Al-Furqan, hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baiklah para pelajar sekalian, itu dari sudut tasmiyatus surah. Dari sudut fadailus surah, kelebihan surah ini dan ciri keistimewaannya ada. Dalam surah Al-Furqan ini terdapat sajdatu tilawah, sujud tilawah. Iaitu pada ayat yang ke-60. Ayat 60 nanti, wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman. Ila akhir ayat surah Al-Furqan ayat 60. Al-Furqan ayat 60, insya-Allah kita akan bila sampai di sana nanti kita akan sujud waktu baca nanti.
Alhamdulillah. Baik, sebelum saya habiskan bacaan muqaddimah kita, kita pergi kepada maqasidus surah. Maqasid as-surah, maknanya objektif surah ini. Di antara maqasid yang mengandungi surah Al-Furqan yang pertama, at-tanwihu bil Quran, menyebut tentang kedudukan Al-Quran dan menyatakan bahawa Al-Quran itu turun dari sisi Allah Azza wa Jalla, dan memperingatkan penerima wahyu dari Allah itu nama dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dengan menyatakan dalil-dalil benarnya apa yang dibawa oleh Nabi, dan juga memperingatkan bahawa ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini benar. Maka kata Ibnu Ashur rahimahullah, surah ini dibina di atas salasu da'aim, 3 asas, 3 tapak yang besar. Yang pertama, nak isbatkan Quran turun dari Allah. Yang kedua, memperingatkan Rasul sebagai penerima wahyunya dan menyatakan kebenarannya. Kemudian tonggak yang kedua, isbatul ba'thi wal jaza'. Nak isbatkan kebangkitan semula dan pembalasan. Tonggak yang ketiga, istidlalu ala wahdaniyatillah, menjadi dalil kepada keesaan Allah Azza wa Jalla. Ini dia panggil ciri-ciri surah Makkiyah. Sebab surah Makkiyah ni dia banyak lagi dalailut tauhid, benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ada hukum di sana, tidak ada hukum. Hukum dia mari di Madinah. Adalah sikit-sikit. Cuma yang utamanya surah Madaniyah itu mengandungi ahkam. Baik, maqasid yang kedua, tasbitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak menetapkan hati Nabi serta menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat dia diuji, ditimpa dengan ujian ataupun bantuan pertentangan daripada kaum Quraisy. Baik, tajuk surah kita ni ada beberapa isu yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah ini. Dia panggil maudu'atus surah. Dalam tafsir muqaddimah Muharrar ni dia kata di antaranya tamjidullah wa thana'u alaih, mengagung dan memuja Allah Azza wa Jalla dengan sifat-sifat sebagai al-ilahiyah wal wahdaniyah, ketuhanan dan keesaan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, hikayatu ba'di aqwalil musyrikin, nak menceritakan tentang sebahagian daripada kata-kata puak kafir dan syubhat, keraguan yang mereka timbulkan tentang Quran dan juga tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita nak menepis, menolak dakwaan mereka. Yang ketiga, perbandingan di antara akibat bagi puak-puak kafir yang Allah Ta'ala sediakan bagi mereka, dan akhir kedudukan bagi orang mukmin dengan syurganya. Yang keempat, zikru janibin min qasasi ba'dil anbiya. Ada beberapa kisah Nabi disebut dalam surah ini. Yang kelima, nak menenangkan Nabi SAW terhadap apa yang dibuat oleh puak kafir kepadanya. Yang keenam, beberapa ayat yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla, qudrah Allah. Yang ketujuh, ardu sifati ibadir rahman. Allah Ta'ala akan sebut dalam surah ini beberapa ciri sifat ibadur rahman. Akhlak mereka, ibadat mereka, doa mereka dan juga tawaduk mereka. InsyaAllah kita akan jumpa dalam perbincangan nanti. Baik. Sekarang ini kita pergi kepada muqaddimah pimpinan Ar-Rahman. Sebab dia panjang. Tuan-tuan pun ada kitab. Jadi kita baca secara harfian. Baca semua. Intisari kandungannya. Intisari ni ambil daripada 7 poin yang saya sebut awal tadi. Sama je. Cuma ini secara umum. Menerangkan dalil-dalil tauhid yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya. Menerangkan kebenaran Rasulnya dan mendedahkan kebodohan kaum kafir musyrik yang tergamak menyembah benda-benda yang tidak dapat memberikan sebarang pertolongan, bahkan tidak dapat menolong diri sendiri. Menolak segala tuduhan dusta yang mereka lemparkan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan kitab suci Al-Quran. Menceritakan perihal nabi-nabi yang telah lalu dengan kaum masing-masing dan balasan buruk yang telah menimpa golongan yang ingkar. Menegaskan bahawa orang yang bertuhankan hawa nafsu akan melakukan apa sahaja yang dikehendakinya dengan tidak tersekat-sekat lagi. Dan tidak pula mahu mendengar nasihat pengajaran. Kemudian Allah Azza wa Jalla menunjukkan firman-Nya kepada Nabi SAW dengan menegaskan bahawa kalau Allah mahu mengutuskan kepada penduduk di atas sebuah negeri seorang Rasul, tentulah Allah akan melakukannya dan akan ringanlah tugas Nabi Muhammad SAW. Tetapi Allah tidak mengutuskan Nabi kepada seluruh penduduk dunia, lalu diperintahkan supaya ia berusaha dengan bersungguh-sungguh serta bersabar dalam perjuangannya menyiarkan Islam, menyebarkan Islam. Diperintahkan lagi bahawa dalam masa Nabi SAW menegakkan kebenaran Islam, janganlah ia bertolak ansur dengan orang-orang kafir. Tetapi hendaklah ia menentang mereka dengan bersungguh-sungguh berdasarkan hujah-hujah dan keterangan Al-Quran. Setelah Allah menerangkan tentang kejadian langit dan bumi dan segala yang ada padanya dan segala nikmat yang dilimpahkannya kepada sekalian makhluknya supaya mereka bersyukur, lalu diterangkan bahawa hamba-Nya yang diredainya yang merupakan orang-orang Islam yang sejati ialah mereka yang berakhlak mulia, yang tekun mengerjakan ibadat kepada Allah pada malam hari, yang berdoa semoga Allah Ta'ala menjauhkan mereka dari azab neraka, yang membelanjakan hartanya pada jalan kebajikan, serta tidak pula berlaku boros atau bakhil kedekut, yang tidak melakukan syirik dan tidak melakukan jinayah membunuh orang, dan tidak pula melakukan zina, dan yang tidak menghadiri tempat-tempat melakukan perkara-perkara yang dilarang. Dan apabila mereka bertembung dengan sesuatu yang sia-sia, mereka melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya. Tidak layan. Dan yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhannya, tidaklah mereka tunduk mendengarnya secara orang-orang yang pekak dan buta. Bahkan mereka akan berdoa semoga mereka beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan mereka perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya. Dan semoga mereka dijadikan imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Mereka itu semuanya akan ditempatkan dalam syurga yang tidak terperi nikmat kesenangannya. Penting dalam surah Al-Furqan ini sifat-sifat ibadur Rahman. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang diharamkan akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya, kecuali mereka yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal-amal yang soleh, maka Allah akan menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan, kerana Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Itulah mukaddimah surah kita. Mudah-mudahan kita nampak sinopsis ataupun ringkasan apa yang akan kita lalui, apa yang kita akan bincangkan di dalam perbincangan kita tentang surah Al-Furqan ini, insya-Allah. Baik, kita masuk kepada ayat kita. Ayat surah Al-Furqan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان. Tabarak dengan makna maha berkat Tuhan. Tabaraka dengan makna ta'azama. Wa kamalat awsafuhu wa kathurat khairatuhu.
Itu dia panggil makna dia. Maha berkat Allah. Tabarak. Makna berkat di sini, tengok nota 1150. Berkat di sini dengan makna banyak kebaikannya. Maha berkat Tuhan, yakni amat melimpah nikmatnya kepada sekalian makhluknya. Dipanggil tabaraka dengan makna ta'azam. Keagungan, agungnya Allah. Sempurnanya sifat-sifatnya. Banyaknya kebaikan yang diberi. Berterusanlah keberkatan dia. Itu dia panggil tabarak. Tabarak maknanya maha suci, maha tinggi Allah. Maka dalam ayat ini Allah SWT mula surah ini dengan memuji dirinya sendiri. Dia panggil bisana'i ala nafsihi. Allah puji diri dia. Allah dia puji diri dia. Itu hak dia. Tapi kita hamba makhluk, kita kena puji Allah, jangan puji kita. Kalau kita jenis bahasa jenis puji diri sendiri, orang ini kena bawa ke hospital jiwa. Kan? Hospital jiwa ada masalah. Allahu Akbar. Sebab orang tak puji diri sendiri. Orang lain tengok kita baik, dia puji, itu cerita lain. Tapi kalau kita puji diri kita, agak berat sikit. Kita boleh perkenalkan kita, tapi jangan puji kita sendiri. Saya lah orang terbaik. Saya lah. Allah SWT, dia boleh, hak Allah Ta'ala yang maha tinggi, maha agung ni, dia boleh puji diri dia, dia boleh bersumpah dengan semua makhluk dia. Kalau kita nak bersumpah, tak. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama falyahlif billah. Nabi sebut dalam hadis, in kana halifan falyahlif billah. Kalau mau nak bersumpah dengan nama Allah. Bukan sumpah dengan benda tu benda ni, tak boleh. Baik, para pelajar sekalian, tabarak. Maha suci, maha tinggi Allah Azza wa Jalla. Alladhi nazzala al-furqan. Allah yang menurunkan Al-Furqan. Apa dia Al-Furqan? Nota 51 kata Al-Furqan, yakni Al-Quran yang diturunkan secara beransur-ansur. Mufarraqan. Beransur-ansur. Itu dia panggil sifat Quran ni, dia turun secara berperingkat-peringkat. Dia tak macam Taurah. Taurah turun sekaligus. Tapi Al-Quran turun dalam masa 22 tahun lebih. Sehingga Nabi kita wafat. Satu lagi Furqan dengan makna yang membezakan antara yang hak dengan yang batil. Itu fungsi Quran. Membezakan di antara Nazal Furqan al-Mufarriq. Al-Mufarriq. Satu dia turun secara munajjaman. Peringkat-peringkat. Yang kedua Quran itu mufarriq bibayanihi bainal haqqi wal batil. Ayatin ba'da ayat. Satu ayat turun. Satu surah turun. Turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan apa perkara yang diperlukan oleh umat Islam. Semua perkara yang diperlukan oleh umat Islam dia turun secara berperingkat-peringkat. Kata Imam Ibnu Katsir, nazzala bermakna dengan fa'ala minat tikrar wa takassur. Tu nazzala menurunkan dengan makna dia tikrar, turun-turun berulang-ulang. Nazzala ala rasulihi wal kitabil anzala min qablu. Tengok dalam surah An-Nisa 136, perbezaan yang ketara, Allah sebut wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli. Nazzala ala rasul. Allah turun kepada Nabi dia selama 22 tahun lebih. Kalau kata bahasa ringkas 23 tahun. Wal kitabil ladzi anzala ala min qablu, dan kitab-kitab yang Allah Taala turunkan sebelum dia. Tengok kata di Ibnu Katsir, anzala kerana kitab-kitab yang terdahulu turun jumlatan wahidah sekaligus. Quran nazzala ay munajjaman mufarraqan mufassalan. Dia turun berperingkat-peringkat. Turun ayat. Ada kes, ada isu turun. Surah ba'da surah. Jadi dia kata senang untuk Nabi kita hafal, dan juga turun itu mengikut realiti, jawapan kepada persoalan yang timbul. Setiap kali timbul soalan turun. Tak kira lah, kadang-kadang turun spontan. Orang tanya sekarang, masa itu juga turun. Ada kalanya perlu kepada kesabaran, seperti cerita hadisul ifki.
dalam ciri yang lepas yang kita dah bincang yang cukup menyentuh perasaan kita, iaitulah hadis Abdullah bin Ubay bin Salul buat tuduhan jahat terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pada ketika itu Allah Taala stop turun Quran sebulan lebih. Barulah turun ayat Quran memberi jawapan bara'ah Aisyah daripada sebarang tuduhan jahat. Kenapa? Allah nak uji rumah tangga Nabi. Nak angkat darjah Aisyah. Sabar dia sampai dia kata sampai aku menangis, kering air mata sebagaimana tangisnya bapa Nabi Yusuf. Boleh bayangkan para jemaah sekalian bagaimana sedihnya ibu kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha diperlakukan oleh puak munafikin di Madinah itu. Ada kalanya ayat Quran turun serentak ataupun dalam masa yang dekat. Tapi kadang-kadang lama masa, sama juga dengan 3 orang yang tak pergi perang Tabuk. Berapa puluh hari tak turun wahyu. Kemudian baru turun. Laqad taballahu alaihi. Maka itu ujian kepada orang itu. Baiklah. Itulah yang dikatakan oleh para ulama. Al-Biqai kata nazala mufarraqan ay bihasabil masalih. Turun berperingkat-peringkat mengikut keperluan. Maka nama dia summiya lizalika furqanan. Mana terpisah-pisah. Sedikit demi sedikit. Yang juga nama furqan juga li'annahu al-fariqu baina multabisin. Quran juga membezakan di antara perkara yang samar yang kita tak nampak, tu Quran jelaskan. Menjelaskan. Semua Quran ni kerja dia menjelaskan, maka kita fahamlah para pelajar di sini, Al-Quran itu turun secara furqan dengan makna berperingkat-peringkat. Furqan dengan makna Quran ini yang memisahkan di antara hak dan batil. Apa fungsi Quran? Apa fungsi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Tengok ayat. Liyakuna lil alamin nadhira. Al-Quran ini menurunkan Al-Quran, Al-Furqan kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam. Allah Ta'ala, Tuhan boleh nak lantik setiap negeri, setiap daerah ada Rasul, tapi nak besarkan jawatan Nabi, rahmatan lil alamin, pembawa rahmat kepada seluruh alam. Jawatan Nabi, liyakuna lil alamina nazira, menjadi peringatan, pemberi amaran, peringatkan kepada makhluk-makhluk yang ada atas muka bumi ini tentang Allah, supaya mereka mengenali Allah Azza wa Jalla. Maka tugas Nabi 2, basyiran wa naziran. Rahmatan lil alamin, dan juga Nabi juga memberi amaran kepada alam. Langgar tauhid, langgar perintah Allah, langgar SOP syariat, binasa. Allahu Akbar. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana an-nabiy yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi 'ammah. Nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang terdahulu dibangkitkan kepada kaumnya saja. Kerana itu para pelajar, bila kita dengar cerita Nabi Lut duduk di mana? Di Qura Sadum. Qura Sadum, apabila berlakunya sodomi, maka hancur kampung mereka. Ibrahim duduk di sekitar di Palestin. Dia mengembara ke Mesir, ke Mekah. Musa di sekitar dia ya. Bani Israel duduk di mana? Berlega di sekitar Mesir, Laut Merah. Harun sekali sama dengan Nabi Musa. Yakni bertempat. Tapi anta ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyiran lil alamin naziran. Itu jawatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dibangkitkan kepada manusia seluruhnya. Jadi kalau ada lagi manusia yang tak dengar kata, kan, hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Baiklah para jemaah sekalian, kita berpindah kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini Allah sebut kepada kita 4 sifat. Sifatul kibriya wal azamah. Sifat keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ini ada 4 sifat. Ayat yang kedua ini
sifat keagungan, ketinggian, kebesaran Allah Azza wa Jalla yang tak boleh orang lain cabar Allah. Tidak boleh orang lain nak cabar. Allahu Akbar. Tengok. Jadi ayat ini, ayat yang kedua ini, setelah Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang pertama, dia turunkan Quran dengan fungsi-fungsinya, kan? Maka ayat ini bermula pendetailan, tafsil ala tartib. Dia tafsir maknanya secara tartib. Yang pertama Allah Ta'ala akan mulakan biwasfil munazzil. Munazzil itu yang menurunkan Quran siapa? Allah. Bila Allah turunkan, maka risalah yang dibawa oleh Nabi umum. Linnasi kafah. Nabi kata apa? Wa bu'istu ilan nasi ammah. Ada riwayat kata wa bu'istu ilan nasi kafah. Umum semualah. Makna dia semua. Baik, kita pergi kepada sifat Allah Ta'ala yang pertama, sifat keagungan Allah yang pertama. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Allah, Tuhan yang menguasai pemerintahan langit dan bumi. Langit dengan bumi ni hak dia belaka. Kamu jangan duk cakap main-main. Langit dengan bumi adalah hak Allah Azza wa Jalla. Ai wa huwa Allahu allazi wahdahu sultanus samawati wal ard. Tidak ada orang yang pemerintah yang kedua berkongsi kuasa. Tidak hanya kuasa ini, kuasa penciptaan, kuasa pentadbiran, duduk di mana? Duduk di kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kuasa mutlak dikuasai oleh Allah, tidak ada siapa yang bersekutu dengan Allah. Itulah yang dikatakan azamatu wal kibriya, keagungan, kemuliaan, kehebatan Allah Azza wa Jalla, kemegahan, semua dia duduk di pada Allah Azza wa Jalla. Sifat yang kedua, walam yattakhidh walada. Dan Allah yang tidak mempunyai anak. Lam yattakhidh li nafsihi waladan. La Isa wala Uzaira wala malaika wala. Maksudnya Allah ni tidak ada anak. Puak-puak yang tuduh Tuhan ada anak, macam-macam puak ni tuduh, kan? Yahudi kata Uzair, Kristian kata Isa, puak-puak Quraisy kata malaikat. Maka Allah nafikan walam yattakhiz walada. Allah yang agung tidak memerlukan kepada anak. Kita yang nak sangat anak ni sebab apa? Sebab kita perlu. Kita tak boleh duduk seorang. Waktu kita sihat, kita muda, kita jaga anak. Kita didik dia, kita asuh dia, cari nafkah untuk dia. Daripada kecil disuap makan, diberi pendidikan, dicurahkan kasih sayang, kan? Anak kita waktu kecil, kalau beringoh pun tak apa. Orang kata comok, mencium juga apa. Busuknya. Ya, gitu ya. Tapi bila dah besar, anak sudah besar, kita pula sudah tua. Dunia ini bertukar. Dulu kita jaga dia, bila kita tua dia jaga kita. Allah, apa yang dia nak buat dengan anak? Lam yattakhidh walada. Baik, kita pergi kepada sifat keagungan Allah yang ketiga. Walam yakul lahu syarikun fil mulk. Dan dialah dan Allah tidak mempunyai sebarang sekutu dalam pemerintahannya. Jangan siapa-siapa mengaku aku ni partner Tuhan. Kalau ada orang mengaku, bawa terus ke hospital gila, kan? Bawa terus ke hospital jiwa, biar kita bagi sana. Allah Ta'ala tidak ada sekutu dalam sebarang bentuk. Syirik tidak ada. Maka itulah dosa besar siapa yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla, sebab dia cabar kibriya, cabar kemuliaan, kemegahan Allah Azza wa Jalla. Kita kata Tuhan lemah, dia kena ada pembantu. La. Sifat yang keempat, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira.
Dan Allah lah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna. Ketentuan takdir yang sempurna. Tengok nota di bawah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menegaskan kekuasaannya dan keesaannya yang menjadi asas tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi 4 sifat ini Allah Ta'ala milik dia langit dengan bumi. Allah tidak ada anak. Allah tidak ada sekutu bagi dia. Dan semua berlaku dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Wa awjadallah kulla syai'in minal makhluqatil kabirati was saghirah. Allah Ta'ala cipta semua hak besar yang kecil. Gunung ganang, bukit bukau. Hayat gajah dia cipta, semut pun dia cipta. Kan? Kalau mari anak-anak lagi duka cita kita. Habis kitab kita, habis almari kita. Maka Allah ciptakan semua benda yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah jamin rezeki dia, aku tanggung. Kita kalau kita bela burung, contohnya letak dalam sangkar, kita lupa 3 hari, pergi burung sudah mati. Allahu Akbar. Ulat dalam batu boleh makan. Manusia atas bumi juga boleh makan. Sekali-sekala tak cukup makanan, kita minta bantuan. Bagai-bagai cara nak minta bantuan. Cuma kena ingat, nak minta kalau perlu dibenarkan. Tapi kalau tak perlu, Nabi larang. Orang ni tidak ada daging mukanya di akhirat esok, peminta-peminta ni. Ada setengah orang dah jadi hobi dia meminta. Bila dia minta, mari pula hak gatal tangan. Duk main TikTok ni, kan. Mari buat video pendek, menimbulkan fitnah. Satu kampung, satu kawasan, terfitnahlah orang di situ. Kono-kononya tak jaga orang ni. Kono macam-macam. Kita kata subhanallah. Maka makhluk Allah Ta'ala ni, Allah jamin dia punya rezeki. Baiklah. Namun begitu, Allah sudah sebut sifat dia dengan keagungannya, dengan kemuliaan, dengan kibria, dengan kebesarnya. Tabarak, yang banyak kebaikan Allah Ta'ala beri. Kan, sepatutnya Allah sahajalah yang dipuja, yang dipuji, yang disembah dengan ikhlas, tidak ada sekutu lagi. Tapi apa boleh buat? Kumpulan yang batil, pengikut hawa nafsu, masih lagi melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Tengok ayat yang ketiga. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Dan mereka yang kafir. Ini Allah Ta'ala kata bedah selalu. Dan mereka yang kafir mengambil benda-benda yang lain dari Allah sebagai Tuhan. Kalau kamu tahu dia itu makhluk, kenapa kamu sembah? Kan? Allahu Akbar. Yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun. Bahkan benda-benda itu diciptakan oleh Allah, oleh penyembahnya. Jadi penyembah batu, penyembah kayu ni, mereka yang ciptakan. Kemudian dia sembah. Allahu Akbar. Dia buat, dia reka, kemudian dia sembah. Ini benda ajaib dalam dunia ni. Sepatutnya patut-patut untuk sembah awak. Awak yang cipta dia. Awak yang tempah dia. Kan? Allahu Akbar. Lah benda tu makhluk tu lemah. Pergi sembah pula. Benar ni. Ini di antara benda pelik. Itu yang pertama. Mereka tak cipta dia. Dia diciptakan. Sifat kelemahan yang kedua. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. Dan benda-benda itu pula tidak berkuasa mendatangkan sesuatu bahaya atau sesuatu faedah untuk dirinya sendiri. Bahaya pun tidak, mudarat pun tidak, berkelip mata pun tidak, senyum pun tidak, cokoh situ duduk. Orang kata cokoh situ. Mana duduk dia duduk di situ ya dia. Tak bergerak sana sini. La ilaha illallah. Tak boleh memberi manfaat wala mudarat. Wala yamlikuna mautan wala hayata. Wala yamlikuna
mautan wala hayatan. Dan mereka juga tidak berkuasa mematikan atau menghidupkan. Dia sendiri itu mati. Tak bergerak, macam mana mau mati, mau hidupkan orang. Wala nusyura. Ataupun kuasa membangkitkan hidup semula makhluk-makhluk yang telah mati. Tengok nota 53. Setelah itu, lalu diterangkan kebodohan kaum kafir musyrik yang tergamak menyembah benda-benda yang lain dari Allah, sedang benda-benda itu bukan saja tidak dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Tak ada apa yang dia ada. Semua benda dia tak ada nak buat apa. Para jemaah sekalian, kita mengatakan sangat-sangat rugi makhluk-makhluk itu. Baiklah. Itu alhamdulillah kita dapat teruskan pengajian kita dengan muqaddimah surah dan juga 3 ayat yang awal dari surah ini. Allah perkenankan nama surah ini Al-Furqan dengan makna apa Al-Furqan? Pempisah di antara hak dengan batil, turun pula secara munajjaman. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mula dengan dirinya sendiri, Tabarak ay anna hadzal rabb al-mun'im al-mutafaddilul al-quddus. Allah Ta'ala yang maha berkat, yang maha suci, yang maha tinggi, pemberi nikmat, pemberi anugerah. Dialah yang menurunkan Al-Quran. Dialah yang menurunkan Al-Quran. Tadi kita sudah sebut, Allah Ta'ala dia sucikan dirinya, subhana. Allah Ta'ala boleh puji diri dia sendiri. Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh dia bersumpah dengan apa saja yang dia nak. Tapi kita makhluk lah. Jangan puji kita, kita puji Allah. Jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah. Itu dia panggil hak kita sangat terhad. Allahu Akbar. Yang kedua, fungsi Al-Quran itu, Allah Ta'ala namakan Al-Furqan, iaitulah yang membezakan di antara hak dan batil. Nak tahu yang mana benar, yang mana salah, pergi tanya siapa? Pergi tanya Al-Quran. Jangan tanya orang lain. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga, Allah sebut tentang Nabi SAW, ala abdihi liyakuna lil alamin nazira. Dari sudut panggil pendidikannya, bahawa ayat ini menguatkan, meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi SAW kerana dia hamba Allah yang telah menjalankan tugas. Kerana itu menjadi tanggungjawab kita. Apabila dengarnya nama Nabi SAW, kita kena berselawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Lish? Sebab melalui jalan dia, Allah hantar mari agama ini. Melalui lorong Nabi, kita kenal Allah. Melalui lorong Nabi, kita kenal Allah Azza wa Jalla. Baiklah, itu di antara kesimpulan yang kita boleh buat. Beberapa faedah. Yang seterusnya, faedah apabila kita nak tahu benda betul ke salah, kita baliklah kepada Furqan. Yarji' ilal Quran. Balik kepada Quran. Allah nama dia Furqan. Tengok dalam Quran ada? Ada? Tak ada? Bagaimana Quran ni kena ingat, kita induk, dia tak perinci. Dia mari, Allah suruh makan yang tayyibat, yang baik. Jadi kita lah perincikan. Yang baik tu apa dia? Buah rambutan baik ke tak baik? Baik. Sedap makan. Halal. Halal. Sebab kita tanam contohnya. Jadi kita baik. Detail-detail tu, sebahagian didetailkan dalam hadis, sebahagian lagi kita pergi kepada umum al-ayah. Jadi Al-Quran itu turun secara umum, tetapi dia memisahkan di antara hak dengan batil. Kemudian jangan lupa para jemaah sekalian, kita juga kena pergi kepada Nabi SAW, disebut dengan nama hadis ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi. Allahu Akbar. Baiklah, dalam ayat yang terakhir, dalam ayat yang disebut tadi, ayat yang kedua, kita dah sebut berapa tadi? Ada 4 sifat keagungan Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat ini
ayat yang kedua ini ada 5 dalil yang menunjukkan kepada azamah, keagungan Allah Azza wa Jalla yang menjadi kewajipan kepada kita kena taat. Jadi kita tahu Allah Ta'ala tadi saya sebut 4 perkara. Allah Ta'ala pemilik alam ini, dia tak ada anak, tak ada sekutu, dia yang mentakdirkan segala perkara, wa huwa khaliqu kulli syai', Allah Ta'ala yang menciptakan segala perkara dan mentakdirkan segala perkara. Jadi kalau 4 tadi, tambah satu lagi, khaliqu kulli syai', Allah Ta'ala menciptakan segala perkara. Baiklah para pelajar sekalian, itulah yang kita dapat simpulkan faedah-faedah yang dapat kita ambil daripada ayat yang kita belajar ini. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang, bermula ayat yang keempat, wa qalal ladzina kafaru. Jadi Allah Taala mula nak tafnid hujah-hujah puak kafir. Dia panggil tafnid, ataupun dalam bahasa kita dia panggil nak condemn. Nak batalkan hujah puak kafir ini, maka di sini dibawa kepada kita setelah kita takrir tauhid, maka mari pula pembatalan kepada puak-puak syirik. Insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.